Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey. Siapa dengan saya hari ni? Cuba komen sikit, nak tengok siapa join malam ni. Orang baru ke, orang lama ke? Okey. Selamat malam Puan Liana. Okey, so kita ada orang ni, ada orang ke tak ni? Nak start ni. Kita nak start ni, ada orang ke tak? Sekejap lagi saya dah start nanti, baru masuk Kang. Kena ulang balik pula kan? Waalaikumsalam Puan Riza. Puan Fazila. Okey. Salam Puan Nina. Siapa lagi? Puan Saliza. Macam nama-nama baru je ni. First time join ke apa ni? Rasa macam nama-nama baru ni. Salam Puan Ara. Macam mana nak sebut tu? CK Moh, CK Mah, Cik Moh, Cik Mah, Cik Moh. Kesalam Puan Nur Nur. Selalu join. Okey. Itulah kan. Tak perasan. Mungkin jarang komen. Sebab tu saya tak perasan. Kalau yang biasa saya selalu nampak. Mesti saya nampak nama-nama yang biasa. Ramai tak yang first time ni? Kotlah first time join kan. So malam ni saya nak membincangkan. Saya nak membincangkan dan saya nak explain berkenaan kemahiran meniru. Kan? Kemahiran meniru. Apa Syafiqah. Orang baru. Okey. Ada first time join Puan Fazila, Puan Riza apa baru. Itulah saya perasan kalau nama-nama orang yang biasa join selalu saya perasan. Kan, tapi saya tahu ada di kalangan yang join ni adalah dia silent watcher. Bukan silent reader kan, selalu silent reader ni silent watcher. Dia tengok tapi tak adalah komen-komen sangat. Tapi it's okay. It's okay. Yang penting anda belajar something dan cuba buat. Yang penting anda dapat sesuatu daripada perkongsian saya. Okay. Bagus Farah. Dah banyak bagi eye contact. Yes, kena tunggu. Eye contact memang kena tunggu. Okay. Alright. Puan Eng. Baru juga. Puan Huda pun first time. Okay. Ramai orang baru ni saya rasa. Yang orang lama-lama semua mana tah? Mungkin semua dah bercakap agaknya. Okay, dah tak join dah. Alright, so tak apa. Okay, so malam ni ada saya nak share berkenaan kemahiran untuk tiru, kemahiran untuk anak sebut ataupun bukan sebut lah, maksudnya untuk tiru apa yang kita sebut. Sebab ada di kalangan ni saya perasan, mungkin ada di kalangan anda tengah mengalami masalah anak ni susah nak tiru balik. Maksudnya kita cakap, dia macam dia tak tiru balik. Tak ada pun sebut balik apa yang kita cakap. Sebab secara lumrahnya, bukan lumrah lah, maksudnya secara kebiasaannya, okay, kanak-kanak ni pada usia kan, bila usia dia kata lepas 6 bulan, masa baby, masa sebelum setahun pun, sebelum masuk setahun tu pun sebenarnya dia dah start dah kemahiran meniru ni. Kemahiran meniru ataupun mengajuk. Kan. Dia hari tu dia tanya saya, tiru ni apa? Perkataan lain bagi tiru adalah ajuk. Kan, ajuk balik apa yang kita sebut. Walaupun mungkin kadang-kadang sebutan tu tak adalah tepat, tapi kita tahu dia tiru. Kita tahu dia tiru kita sebut. It just tak tepat. Sebab mungkin dia masih lagi tak pandai nak menggerakkan organ pertuturan dia dengan betul macam kita lagi. Okay, so it's okay. Ada pun orang lama. Cik Safifah orang lama. Okay. Alright. Okay. Alright. So kemahiran meniru ni dia daripada sebelum setahun.
Sebelum setahun biasa kita dah start, dah boleh nampak dah sebenarnya anak mula dah tiru bunyi-bunyi yang kita buat. Kadang-kadang kita buat bunyi miau, dia buat dia tak adalah keluar miau, tapi kita tahu dia tengah tiru kita sebut. Sebutan tak tepat sebabnya biasa je meniru ni kita boleh perasan, mungkin kita dengar macam seolah-olah sama. Biasanya kemahiran meniru ni dia buat bila kita sebut, dia terus buat lepas kita buat. Macam tu. Okay, kita sebut, dia terus sebut lepas kita sebut. Itu adalah kemahiran meniru. Okay, so kemahiran meniru ni pun ada stage-stage. Jadi saya akan explain yang pertama, saya akan explain berkenaan tahap-tahap. So kita nak tengok, okay, anak kita ni kemahiran meniru dia dekat level mana. Sebab bila kenapa kena tengok level ni, sebab daripada level kita tengok sekarang ni dia di level mana, so kita nak upkan level tu sikit demi sedikit. Dia tak boleh, kalau anak ni tak tiru, kata nak tiru aksi salam pun tak reti, takkan kita terus-terus tiba-tiba nak suruh tiru ayat. Terlalu jauh kan, expectation kita tu terlalu jauh. Jadi sekejap lagi kita lah kecewanya sebab anak tak boleh nak buat sebab jauh sangat. Okay. So kita nak tengok step, bukanlah step, level-level kemahiran meniru. Jadi kita tahu anak kita berada di level mana dan macam mana kita nak upkan sikit. Okay. And then lepas tu baru nanti saya akan bagi sedikit cara lah, sedikit tips ataupun sedikit teknik yang anda boleh guna untuk bantu anak untuk tiru. Okay. Tapi of course nanti boleh cuba buat lah. Okay. Boleh cuba buat tips yang saya bagi. Okay. So kita nak tengok dulu level. Kita nak tengok dulu level anak ni tiru. Sebab mungkin ada yang anak dah tiru, tapi baguslah. Maksudnya kalau sebab kemahiran meniru, kan nak explain sikit, kemahiran meniru ataupun mengajuk balik, meniru ni ada banyak jenis. Sekejap lagi saya explain. Kemahiran meniru ni sebenarnya kemahiran asas untuk bercakap. Asas. Kalau dikata kemahiran asas, maksudnya kemahiran ni memang dapat awal. Sepatutnya dapat awal. Sepatutnya dapat awal tu maksudnya bila? Sebelum setahun. Sebelum setahun anak dah dapat dah kemahiran ni. So kalau let's say anda tengok anak tadi dah setahun lebih. Setahun ke atas tapi mengalami masalah untuk tiru. Masih lagi mengalami masalah nak tiru. So yang ini sebenarnya topik ini sesuai untuk anda. Okay. So anda kena tengok anak anda sekarang berada di level meniru yang mana dan nanti nak start dekat mana. Okay. Tapi kalau let's say anak-anak memang dah pandai tiru, tak apalah, mungkin dengar untuk tambah ilmu lah. Dah pandai tiru, dah boleh sebut kan. Jadi kalau dah boleh sebut, dah boleh cakap, maksudnya kemahiran meniru tu memang dah ada lah, dah bagus dah. Kalau yang belum ada kemahiran meniru ni, sometimes anak ni kalau tengok mungkin eye contact okey. Kalau kita panggil pun respon nampak macam okey kan. Nampak macam okey. Nampak main pun okey semua, tapi dia tak tiru kita sebut. Dulu saya pernah ada satu kes yang macam tu. Kan, kalau nampak main tu bagus, pandai, faham pun faham. Faham lah, bukanlah kita nak kata kefahaman tu terlalu bagus, tapi adalah kefahaman tu. Adalah kefahaman tu kan, yang sepatutnya kita kata sepatutnya kemahiran meniru tu dah banyak. Tapi kenapa sikit sangat? Macam tu, kenapa bunyi dia terlalu sikit? Ada juga yang macam tu. Maksudnya hanya kemahiran meniru sahaja yang sekarang ni dia tengah ada masalah. Alright, jadi kita bantu anak ni supaya boleh meniru dengan lebih baik. Okay. Alright. So kita nak tengok sekarang ni kita nak check. Kita nak check anak kita ni level meniru dia di tahap mana. Level meniru dia di tahap mana. Okay. So level yang pertama. Level yang pertama meniru adalah dia tiru aksi dengan objek. Tu level yang paling rendah. Tiru aksi dengan objek. Apa maksud tiru aksi dengan objek ni? Maksudnya macam ni. Okay, maksudnya anak tu tadi dia boleh tiru perbuatan kita yang menggunakan objek. Contohnya, katalah kalau maksudnya ni skill yang sebelum setahun tau ni yang saya tengah explain ni, kemahiran meniru sebelum setahun. Biasanya meniru aksi dengan objek ni 7 bulan, 8 bulan macam tu, 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas bila anak dah boleh memegang, mencapai memegang sesuatu, biasanya dia akan start tengok kita buat. Kalau 6 bulan tu mungkinlah tak berapa nampak lagi, tapi biasanya anak dah start boleh pegang, dah boleh duduk, biasanya dia dah start kemahiran meniru aksi dengan objek ni. Okay, so meniru aksi dengan objek ni macam ni. Contoh kita ada mainan yang digoncang ada bunyi. Contohlah mainan baby goncang-goncang ada bunyi. Kan?
So kita pun tunjuk dekat dia. Kita ambil retters tu kan. Kita ambil, kita goncang. Ada bunyi ada bunyi. So dia tengok dan dia seronok. So dia pun ambil benda tu dan dia pun buat benda yang sama macam kita buat, goncang juga. Itu meniru aksi dengan objek. Ataupun kita ketuk-ketuk benda ke, dia pun ambil dan ketuk-ketuk juga. Contohnya ada mainan, contoh mungkin mainan ketuk-ketuk, kan, mainan ketuk-ketuk ke apa ke, goncang-goncang ke yang ada bunyi ke. So dia pun buat benda yang sama walaupun mungkin aksi tu tak adalah tepat. Kan tak adalah goncang sebagus goncang kita, tapi kita tahu dia tengah tiru kita menggoncang, kita mengetuk dia, kita tahu. So itu adalah tiru aksi dengan objek. Jadi kalau anak yang ada kesukaran meniru ni, kan cek tengok, ada tak yang ni. Kalau ada level 1 ni, maksudnya okey, dah pass dah level 1. So kita nak tengok level kedua pula. Okey, sebab setiap satu ni kalau tak lepas, dia tak boleh nak up kepada level yang lebih tinggi. Tak boleh nak up ke level yang lebih tinggi. So dah lepas dah level 1 ni, level 2 adalah meniru aksi tanpa objek. Okey, meniru aksi tanpa objek. Okay. So meniru aksi tanpa objek ni, contoh dia macam apa? Contohnya bye-bye, tepuk tangan. Tak ada objek kan, tapi dia tiru aksi perbuatan kita tanpa yang guna objek lah. Contoh macam kita tepuk tangan, macam tu itu. Kalau kita yeay, tepuk tangan, dia pun walaupun tak ada bunyi ye tu, tapi tangan tu macam nak buat lah, tapi mungkin tak exactly sama, is okay. Kalau perbuatan tu tak exactly tepat pun tak apa. Yang penting kita tahu dia tengah nak tiru apa yang kita buat. Ataupun kan kita lompat, dia pun cuba tiru nak lompat ke perbuatan lah. Kan kita buat tutup mata macam ni, dia pun buat juga tutup muka. Contoh perbuatan, meniru perbuatan tanpa objek. Tu level 2. Salam ke, bye-bye ke. Tu pun sebelum setahun sebenarnya. Kemahiran sebelum setahun contohnya. Okay. Okay. So dapat nombor 2. Level kedua. So tengok level kedua ni ada ke tak ada. So kalau ada, bagus. Dah lepas dah level kedua. Kita tengok level ketiga pula. Dia macam tu tau. Dia kalau kita tengok development anak-anak ni, kan kita kena tengok level-level. So baru kita tahu, okay, anak kita ni berada di level mana, dan baru kita tahu kita nak upkan ke level mana. Sebab kita tak boleh target terlalu jauh tau. Maksudnya terlalu jauh daripada level anak berada di level 1 tapi kita dah nak target yang level 4. Susah. Dia kena melalui level-level tu juga. Okay, jadi kalau anak mengalami kesukaran nak tiru aksi dengan objek, kena ajar yang tu dulu. Kalau sekarang anak ada kesukaran nak meniru aksi tanpa objek, tepuk tangan ke apa, kita buat dia tak ada pun tiru. Kalau main-main letak-letak, kita yeay, dia macam diam, dia tengok, macam tak tiru pun. Kena ajar untuk buat benda tu. Okay. Kena ajar yang tu dulu. Dan nanti barulah kita masuk kepada next level, iaitu tiru bunyi. Tiru bunyi pertuturan ni lah. Baru ke level itu. Level 3. Kan level 1, level 2 kena lulus dulu. Okay. Alright. So level ketiga adalah tiru bunyi. Kenapa saya kata tiru bunyi dulu? Sebab bunyi ni dia lebih mudah. Bunyi yang bermakna. Bunyi ni tak adalah semestinya bunyi haiwan, tak adalah semestinya bunyi kenderaan. Dia semudah kalau kita contoh bunyi-bunyi yang kita buat, nyam nyam nyam, kan, makan, nyam nyam itu pun bunyi. Dia bunyi bermakna, bunyi yang memberi makna. Contoh, kan, ataupun nyam 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 nyam. Ataupun ye, kan kita main-main ye, dia pun itu tiru bunyi lah tu. Tiru bunyi kan. Dia bukan perkataan tapi bunyi. Wow, itu kalau dia buat wow, itu pun tiru bunyi. Kan. Okay, so tiru bunyi. Ini possible baby akan selektif. Selektif ni maksudnya macam mana? Maksudnya kadang-kadang tiru, kadang-kadang tak. Yes, memang macam tu. Dia bukan kalau anak boleh meniru tu semua setiap the single thing kita buat semua dia tiru, tak. Memang tak akan tiru semua. Contoh kalau kita buat hari tu, mungkin ada kadang-kadang kita tepuk tangan dia tiru, kadang-kadang dia tak tiru. It's okay. Memang macam tu. Kita tak perlu expect anak tu akan tiru setiap kali kita buat. No, kita nak tengok dia boleh buat ke tidak je. Berapa kali dia buat tu sebenarnya kita tengok bergantung kepada dia tak perlu setiap kali.
Dia tak perlu setiap kali. Kadang-kadang kita tepuk tangan, dia tak tepuk pun. Tapi let's say ada time yang kita tepuk, dia tepuk juga. So maksudnya dia ada that skill. Dia ada skill itu. It just kita nak tengok berapa konsisten tu. Mungkin kalau kita kata macam 80% dia buat, okey lah tu. Tapi kalau let's say dari 10 kali kita buat, sekali dia tiru. Yang tu kena polish lagi lah. Kan? Okey, Puan Zira dulu tak tiru, sekarang dah tiru. Okey lah tu. Kan? So dia tiru. Sebab meniru ni dia pun setiap skill tu dia ada, anak dah dapat tapi sikit, tak mencukupi, kena polish jadi lebih terror. Dia macam tu, dia jadi lebih banyak. So kadang-kadang anak dah ada dah skill tu tapi macam tak banyak sangat. Kalau tak banyak sangat, kita kena fokus untuk memperbanyakkan dia meniru tu dengan mempelbagaikan aksi, mempelbagaikan bunyi. Macam bunyi kan, kalau bunyi tu, kalau tiru bunyi ni, jangan hanya bergantung kepada bunyi haiwan, jangan hanya bergantung kepada bunyi kenderaan yang kita biasa guna tu. Anda boleh kan buat bunyi macam-macam bunyi. Contohlah kalau time makan, time makan, nyam nyam nyam, time mama nak minum, nyam nyam nyam, buat je apa-apa bunyi yang sebab bunyi tu menarik. Bunyi tu menarik. Kalau tuang air, shoo, macam tu, buat je bunyi. Mama tuang, shoo, macam ada bunyi. Kita buat made up sounds pun tak apa. Walaupun macam tak adalah tuang air bunyi macam tu, tapi it's okay. Kan? Kalau ketuk benda, pom 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 pom, buat je bunyi macam tu. So dia tidak semestinya lah kita nak kena tunggu bunyi haiwan, kita nak kena bunyi, itu je. Jangan terhad dekat situ, sebab bunyi tu ada macam-macam jenis. Saya sampai sekarang kalau main dengan budak, saya suka buat bunyi. Sebab benda tu menarik perhatian diorang. Okay, dia nak terbang, shoo, macam tu kan. So itu bunyi. Kadang dia dapat yang shoo tu dulu, yang lain tak dapat lagi. So masukkan bunyi-bunyi dalam kita punya ni, supaya dia dapat. Kita nak dia dapat benda tu, sebab dia menarik satu lagi dia mudah sebab dia pendek. So lebih mudah anak untuk tiru. Biasanya anak akan start dulu dengan tiru bunyi, lepas tu baru kita, the next level adalah baru dia akan tiru perkataan. Kenapa macam tu? Sebab perkataan ni dia lebih kompleks. Bunyi dia lebih kompleks. Bayangkan kalau ye, kan bunyi dia satu, mulut buka, kedudukan lidah macam tu je, macam tu je kan. Tapi kalau kita nak kata baju contohnya, kan dia banyak pergerakan ni. Bibir, mulut, lidah, pergerakan koordinasi tu banyak. Ada beberapa koordinasi serentak bila kita nak sebut perkataan baju contohnya. Berbanding ye, kan? Sebab tu bunyi lebih mudah. So tu kalau let's say kalau anak belum boleh tiru perkataan, saya kata ajar tiru bunyi dulu. Tiru bunyi yang simple. You, wah, wee, yang pendek-pendek macam tu. Yang menggunakan hanya bunyi, kita panggil bunyi vokal lah. Wee, bunyi i kan. Wah, bunyi wa, bunyi a. Just buka mulut je macam tu. Kan? Start dengan sound-sound yang very simple sounds dulu. Baru pergi macam kuek. Sebenarnya susah sebab dia bergabungan bunyi ke, u, ke, u, kan? 4 bunyi tu sebenarnya. Ke, u, kan? Kuek. So, koordinasi tu banyak. Kuek. So kalau anak yang belum pandai koordinasi lagi, pergerakan yang mudah, kuek tu susah nak buat. Sebab bunyi dia tu banyak koordinasi nak kena atur, nak kena susun, jadi susah. Kan, so start dengan yang simple-simple. Buat macam macam ni, panggil kan. Kan, ataupun kalau main cak-cak tu kan, macam je tu cukup. Kan pendek kan, bunyi tu je bunyi dia. Okay. So buat bunyi, macam tekankan bunyi-bunyi tu masa kita main dengan dia. Okay, tu yang level yang ketiga, bunyi. Yang seterusnya baru perkataan. So bila anak dah boleh tiru perkataan, sebenarnya dah mudah dah lepas tu. Kalau kita nampak, nak tiru bunyi boleh, perkataan dah boleh tiru, then next level tiru ayat semua tu sebenarnya dah okey dah. Dia tak ada masalah. Dia sebenarnya dia struggle meniru ini adalah di level, biasanya di level nak masuk kepada level bunyi tu. Kan? Level yang kata meniru aksi tu kebanyakan lulus. Betul tak? Kebanyakan lulus. Kalau yang tiru aksi, tiru bermain tadi tu, yang dengan objek, tanpa objek tu, yang dengan objek biasanya lulus. Tanpa objek kena tengok.
Meniru tanpa objek tu kena tengok sebab ada setengah tu tak lulus. Bukan tak lulus, maksudnya dia tak pandai sangat nak tiru. Bila kita main tu dia bila kita main tu, bila kita letak, contohlah kita letak benda tu masuk dalam bekas, kita sorak ye, dia tak buat. Dia tak buat benda tu. Yang kat level tanpa objek tu kadang-kadang ada yang tak berapa polish kat situ. Okay. Kalau dengan objek selalunya ramai yang okay. And then bila nak masuk yang tiru bunyi tu yang a bit struggle. Tapi ada setengah tu daripada and then isu seterusnya meniru ni saya perasan adalah ramai mungkin dia start tiru tapi very limited. Maksudnya bunyi tu ada tapi sangat sedikit. Sikit je, adalah 1-2 bunyi je, dia tak banyak, dia tak pelbagai. Kan. So anda yang mana satu? Kalau yang dah boleh tiru ayat tu tak apalah tu maksudnya memang dah hebatlah skill meniru dia tu. Mungkin dia masih lagi ada delay ataupun lambat tu disebabkan isu lain, bukan sebab isu meniru lah. Okay. So anak-anak di level mana? Tengok sikit. Dengan dia tiru kan. Sebenarnya saya tengah plan nak buat tengah kekangan masa, tapi insyaAllah saya cuba. Saya tengah nak buat video pengajaran tapi untuk anak tau, untuk budak, maksudnya video tapi untuk budak, untuk anak yang tengok. Maksudnya saya yang mengajar dia untuk sebut bunyi dan sebut ni, tapi anak tu tengok video macam tengok YouTube lah. Doakan saya ada kelapangan masa untuk buat benda tu. Okay. Nak ajar nak sebut nama benda dengan betul. Okay. Anak dah dengan objek atau tanpa objek dah boleh buat. Okay, good. Masak jadi masik, panas jadi pas. Okay, so Kak Dian cari tahu. Kalau anak tiru, let's say kan, kalau anak baru start tau. Ni kalau yang anak start tiru. Jangan expect anak tu akan tiru perkataan semua tu. Dia akan terus tepat tau. Especially kalau dia baru mula. Especially kalau dia baru mula. Maksudnya kalau anak tadi ni baru mula meniru. Kita dengar okay, dia dah start tiru. Kan? Jangan expect dia tiru perkataan kita tu tepat. Contoh tadi Puan Siti Syuhada cakap, anak kalau kata masak jadi masik, panas jadi pas. Tu okey sebenarnya. Kalau dia baru, itu okey. Sebab setiap perkataan tu, perkataan yang kita sebut, contoh panas, kan bunyi p, a, n, a, s. 5 bunyi kat situ. Ada 5 bunyi. So perkembangan bunyi berbeza tau. Setiap bunyi ada perkembangan dia. Sebab tu anak tak akan boleh sebut secara tepat terus pada satu masa. Dia akan take time sikit untuk develop setiap bunyi tu. Bukan level dia, umur untuk dapat dia lebih rendah berbanding bunyi n dengan s. Kan s tu agak lambat. Sampai 4 tahun level dia. N pun sama. Awal. Before 3 years old dah boleh dapat. So, sebab tu bunyi yang nak sebut, dia cuba nak tiru tapi ada certain bunyi yang dia tak akan tepat. Because of setiap bunyi pertuturan pun ada level development dia tu sendiri. Masak. A, S, A, K. 4 bunyi kat situ. Okay. A, S, A, K. So, biasa bawah 3 tahun. A awal. S, 4 tahun. K, 4 tahun. Sebab tu dia ada tertinggal bunyi, tersalah sebut certain bunyi because of the development. So jadi kalau kata baru je anak ni dapat kemahiran meniru tu dan dia pun di level baru dalam single words punya level, it's okay untuk anak tu tiru tapi tak tepat. Tapi kita just bagi je. Jangan rasa bersalah, jangan rasa benda tu something wrong. It's a development. Okay, it's a development. Just enjoy the moment dia sebut salah tu. Sebab nanti bila dia dah sebut betul dah kurang comel. Saya tu kan kadang saya sengaja suruh anak sebut salah sebab benda tu macam comel. Okay, macam seronok dengar dia sebut tak betul tu. Sebab it's a development. Jangan rasa benda tu something wrong, something yang tak bagus. It's a part of development sebab dia pun tengah belajar. Macam mana nak sebut benda tu dengan betul? So, janji dia cuba sebut tu, itu pun dah satu perkembangan yang sangat-sangat bagus dah. Panas jadi anas, dia just buang bunyi p kat depan. Kalau bawah 3 tahun, no problem. Okay, panas jadi anas, bawah 3 tahun, no problem. So, dipanggil sebagai deletion. Dia proses, dia panggil benda yang anda tengah cerita ni, salah-salah sebut, tertinggal-tinggal bunyi, tertukar-tukar bunyi. Nama dia adalah phonological processes. Kalau anda cari
kalau kata anda Google kat internet kan, kalau anda Google phonological processes, dia akan keluar semua jenis-jenis masalah pertuturan ni, salah sebut, tukar bunyi, dan dia ada umur berapa patut benda tu establish. Phonological processes nama dia. It's a normal development yang kanak-kanak lalui. Tapi setiap bunyi, setiap cara bercakap tu dia ada umur tertentu yang dia orang akan dapat benda tu. Dia macam tu. So kalau macam panas jadi Anas, kalau bawah 3 tahun benda tu is okay, masih lagi normal. Tapi kalau 5 tahun macam tu, mungkin something yang kita kena consider untuk betulkan lah untuk rawat. Okay? Alright. Jadi saya bagi sikit tips lah macam mana untuk ajar tiru ni. Okay? Anak di level 2. Okay, level 2 tiru dengan objek. Tiru tanpa objek kan. So the next level, kalau level 2 ni dah okay. Maksud saya kalau level 2 dah okay, dah nampak macam okay. So sekarang boleh fokus kepada tiru bunyi pula. Jadi saya bagi tips sikit macam mana nak ajar untuk tiru. Sebab nak tiru bunyi perkataan tu memang itu agak susah sebenarnya. Bukan agak susah. Dia perlukan sedikit step lah. Okay. Tahun 5 tepuk tangan pandai tapi lambai salam tak pandai. Yes, kira level 2. Tepuk tangan tu dia dah ada lah maksudnya. So sekarang ni, so kalau dia macam ni tau. So kalau anak level 1 dan level 2, kata anak tak boleh buat. So apa yang anda kena buat adalah, dia macam ni. Jangan expect bila kita ajar tu anak terus dapat. So apa yang kita kena buat adalah, bila anak tak buat, kita kena tolong pegang tangan dan buatkan setiap kali. Dia bukan sekali je tau. Dia banyak kali. Contoh salam. Salam. Okay, kita hulur tangan adik, salam, dia tak buat. Ambil tangan dia, tolong salamkan. Kena tolong tunjuk. This is the response yang dia kena buat. So benda tu keep buat. Selagi mana dia tak konsisten tu, kita kena tolong. Tunggu sampai dia dapat konsisten. Macam dia dapat tepuk tangan tu lah. So kalau kata kita bye-bye, kita pun bye-bye, dia tak buat. Orang yang katalah tengah pegang dia ke tengah dokong dia ke yang sama dengan dia ni, pegangkan tangan dia, tolong bye-bye-kan. Kita nak tunjuk, okay, dia kena respond back kepada orang tu punya bye-bye. Macam tu. Okay, so every time anak tak buat, kita kena tolong buatkan. Contoh, sama juga dengan tepuk tangan tadi. Let's say lah kita main-main, kita letak benda, contohlah letak benda dalam bekas ke, ataupun dia buat something good kan, kita macam nak bagi ni kan macam contohlah kan. Kita buat macam tu dan dia tak buat. Ambil tangan dia, pegangkan, tepukkan. Lepas kita tepuk tu, ambil tangan dia, tepukkan. Kita nak bagi tahu dia, okay, buat sama dengan mama macam ni. Nak bagi tahu, kita tak payah bagi tahu dengan cara verbal sebab mungkin dia tak faham. So kita ajar dia dengan bantu secara fizikal. Alright. Itu kalau perbuatan. Okay, so bunyi lain sikit. Okay, bunyi dan perkataan lain sikit lah. Kalau perbuatan senang sebab kita boleh terus prompt ataupun terus bantu dengan cara kita buat secara fizikal. Alright. Yes, betul-betul. Memang kalau kadang-kadang kita ajar masa awal tu, memang dia tak buat terus. Tapi kalau kita keep doing banyak kali, nanti dia dapat. Dia akan take time sikit tau. Jangan expect terus ajar atau ajar sekali nak terus dapat. Tak, memang kena banyak kali. Even sama dengan bunyi perkataan sama. Proses dia sama. Memang kena banyak kali mengulang sampai dia dapat. Dia bukan sekali punya kerja. Okay. Kalau sekali punya kerja senang. Sekali ajar tu dapat, itu senang cerita kan. Sekejap. Dia tanya saya. Kalau EIP, satu meja bulat kongsi ramai-ramai versus meja individu menghadap dinding. Dia Puan Nurul, dia bergantung kepada apa goal yang kita nak achieve. Okay, apa goal yang kita nak achieve. Dia setiap aktiviti yang kita buat, tak kisah dalam kumpulan ataupun secara individu, sebenarnya apakah objektif yang kita nak achieve pada masa tu. Kita nak apa? Kita nak develop skill apa? Kalau kita nak develop skill berkawan, tak bolehlah meja sorang-sorang tu tak. Dia kena duduk dalam grup. Kalau kita nak latih skill berkomunikasi, of course kena ada orang lain. Kena dalam grup ataupun dengan ada orang lah. Sebab berkomunikasi dia memerlukan dengan orang. Tapi kalau let's say duduk kat meja sorang-sorang menghadap dinding, yang tu mungkin kalau kata let's say terapis nak latih mungkin untuk dia duduk lebih lama. Contohnya. Tapi it depends. Apakah objektif buat macam tu? Apakah objektif yang kita nak capai dalam setiap aktiviti yang kita buat? So contoh
tak kisahlah kelas AIP ke, any kelas yang ada untuk anak-anak sebegini kan, contoh yang ada masalah-masalah nak tiru ke, masalah tak boleh nak fokus ke, anything. Okay, so kita kena tahu apa target yang kita nak achieve. So kalau kita ke target dia untuk dapat komunikasi dua hala, letak dia menghadap dinding, memang tak akan dapat benda tu. Nak ajar dia bersosial, kena duduk letak dia dalam group, dan kita ajar dia macam mana how to interact in the group, how to interact with other people. Kan? So language pun sama, interaction, communication, language akan pakai. Macam mana nak minta, macam mana nak bagi, macam mana nak dengar arahan, macam mana nak follow instruction. Dengar arahan, follow instruction sama lah tu kan, bahasa je lain. Kan? So macam itulah, so it depends. So maksudnya, contoh macam EIP pun dia banyak goal yang dia nak achieve kat dalam tu. Maksudnya kena consult ataupun kena tanyalah terapis yang handle EIP tu. Kan saya selalu minta kalau anything boleh rujuk dengan yang tuan punya terapis yang buat, sebab sometimes kita tak tahu apa goal yang dia nak buat. Kena dia yang explain apa yang dia buat. Kan? Better macam tu. Okay, so saya nak ajar saya nak bagi sedikit tip untuk bantu anak nak tiru bunyi ataupun perkataan tadi. Okay, so nak tiru bunyi atau perkataan. So kalau lah let's say anak masih belum tiru bunyi langsung. Okay, belum ada. Tiru bunyi tu memang tak ada lagi. Kita tak dengar pun dia tiru bunyi. So kalau kata belum ada lagi, kena mula dulu dengan bunyi yang simple. Bunyi yang simple tu apa? Bunyi yang simple ni biasanya adalah bunyi-bunyi vokal. Bunyi-bunyi vokal. Bunyi-bunyi vokal ni macam bunyi A, I, U, O. Itu. Kan? Kalau bunyi A, tapi kita kena buat dalam bentuk bermain lah. Kena buat dalam bentuk bermain. Tak bolehlah kita duduk depan dia, adik buat bunyi A. Memang tak buat. Memang tak ada lah dapatnya respon kalau macam gitu. Dia kena buat dalam bentuk bermain, sebab budak-budak ni tak adalah, adik buat macam ni adik, I. Duduk depan dia buat macam tu. Memang tak ada dapat lah. So kita kena kreatif buat dalam bentuk bermain, tapi at the same time kita tengah ajar dia bunyi itu. Okay, contoh, kalau bunyi A, apa bunyi A? Apa yang kita boleh buat bunyi A? So antara kalau terapis ni, kalau bunyi A ni apa yang biasa dia buat, yang pertama sekali contoh A jerit, contoh boleh. Letak tangan macam tu kan. Saya biasa main kalau dengan ni contoh lah kan, hari tu masa anak saya kecil kan. Tengah-tengah nak meniru bunyi tu kan, baru-baru start nak tiru bunyi bawah setahun tu, saya buat nak suruh dia tiru kan bunyi A tu. Kan kalau let's say kita ada cawan ke or something yang tertutup mulut kita, bila kita sebut A kan dia bunyi berbeza. Cawan ke, corong ke, anything lah. So apa yang saya buat, saya selalu main, saya just ambil cawan, contohnya saya letak kat mulut saya. Saya jerit, saya tunjuk dulu. Saya tunjuk dulu. Bukan terus letak kat mulut dia, saya letak kat saya dulu, buat kat kita dulu. Ambil cawan tu saya letak kat mulut saya. Macam tu. Anything lah, cawan ke apa, mangkuk, anything saja. Just nak jadikan sebagai petanda je. Lepas tu saya letak kat mulut dia. Saya buat kat saya, saya buat kat mulut dia. Contohnya. Ataupun yes, apa macam kata depan kipas pun boleh. Kan depan itu pun saya buat juga. Duduk depan kipas, kalau kipas pusing tu, duduk depan kipas, kan suara kita macam getar-getar kan. Cepat-cepat adik pula buat. Buka mulut. Kita encourage dia untuk follow. Kan, dan cakap bila dia buat tu kita kita buat, maksudnya kita buat benda tu, jangan suruh dia buat seorang-seorang. Kita kena buat dan kita ajak dia buat seolah-olah kita tengah main sama-sama main kipas tu dengan dia. Tengah main dengan dia tau, dengan. Bukan suruh, dek buat ni bunyi kat depan kipas, buat. Memang tak buat lah. Okay, macam tu. Okay, bunyi E. Macam mana bunyi E? Tengah crying, betul, macam nangis. Tengok dia nangis. Boleh juga. Kan kita nak bunyi tu. Tapi kita put in the meaningful way lah. Kan? Bunyi E. Macam mana bunyi E? E dalam apa? Contohnya E macam geli. Tengok tu E. Geli lah E. Contoh. Kan ada gambar ular ke anything lah. Apa yang gelinya. Kan tunjuklah masa tu. Ataupun contoh nak berus gigi. E juga, buka adik-adik, cepat tunjuk gigi. Tunjuk gigi cepat. Nak gosok gigi. Contoh. Macam mana? Buat bunyi sambil memek muka. Boleh? Benda jatuh. Bunyi lah tu. Kan? Tapi ikutlah kreativiti masing-masing. Masa bila boleh buat bunyi tu, buat je lah. Kan? Tu ada burung hantu. Kan?
Contohlah, it's a simple sounds. Kalau kita terus ajar perkataan yang susah, budak tu nganga. Macam mana nak buat susah no? Bunyi A pun aku tak berapa reti lagi. Contohlah. Kan? Betul, kita kecil-kecil dulu kita main kipas semua tu. Kan ajak anak main benda-benda yang kita buat dulu tu, ajak dia main. Kalau besar sikit ajak main batu seremban. Saya pun dah tak ada era main batu seremban itu. Kan try main. Nak sambut tak boleh dah hilang dah coordination. Padahal kecil-kecil tu terror kot. Kan? Hilang dah skill tu. Okay? Padahal mainan kita dulu-dulu, zaman kita kecil-kecil, mainan-mainan kita main adalah sangat bagus untuk development. Sangat bagus. Kalau anda boleh main balik mainan-mainan tu dengan anak, buat je. Serius bagus. Banyak coordination, banyak benda yang skill, kemahiran yang kita dapat daripada bermain. Kita bermain dulu yang zaman kita kecil-kecil dulu tu. Tu saya banyak cerita. Kalau dalam NSC saya cerita apa sebenarnya skill yang kita main dengan hanya panjat pokok, mandi sungai, main selut kat rumah tu, apa kemahiran yang kita dapat daripada situ. Kan dalam seminar anak-anak cakap, saya explain lah selalunya sebab dia berkait rapat dengan kemahiran bercakap. Sangat berkait rapat. Okay, sangat berkait rapat. Kita tak perasan benda tu. Memang tak perasan sebab kecil-kecil dulu kita main, tak ada orang paksa pun main, kita just main. Kan kita main seronok, suka-suka. Tapi masa kita main tu sebenarnya kita tengah develop sangat banyak skill, kemahiran asas, yang mana kemahiran tu sebenarnya dia sangat-sangat perlu untuk bercakap, berkomunikasi, untuk the next level of learning lah. Kan creativity, semua benda tu. Kan creativity, kan kita dulu kreatif. Siapa yang mungkin hidup zaman 80-an, 90-an, ingat tak? Banyak mainan kadang-kadang kita buat sendiri. Contoh especially lah kalau mungkin yang tak berapa mampu, contoh macam saya family kan, tak adalah mampu sangat nak beli mainan. Kebanyakan buat sendiri, congkak tu korek tanah sendiri. Berapa banyak skill, kemahiran, motor skill nak korek tanah tu, motor skill. Ni kekuatan jari tangan ni berapa banyak kita pakai nak korek tanah, buat congkak tu. Anak-anak sekarang mana dapat benda tu kan? Sebab tu kemahiran motor halus semua diorang tak sebagus kita dulu. Kan gentil ni ke garu-garu phone, mana nak dapat kan kemahiran tu. Garu-garu je kan. Sebenarnya sangat banyak, serius banyak. Sebab tu kadang-kadang tempurung, yes, is a balance. Tempurung kelapa yang kita pijak tu, main kasut tempurung tu. Kan dululah letakkan tali, main pijak-pijak tu, is a balance. Kita panggil sebagai vestibular punya sensory. It's very very important untuk awareness dan alertness dan untuk fokus. Sangat-sangat penting untuk develop fokus. Betul, serius sebenarnya benda tu sangat berkait. Join NSC lah kalau nak tahu. Tiba kan. Betul, join seminar anak-anak cakap, saya explain macam mana how it's connected dengan pembelajaran bercakap dan macam mana kita nak dapatkan balik skill tu pada anak kita lah especially. Okay, sebab kebanyakan lah especially kadang-kadang anak yang susah nak meniru pun sometimes mempunyai masalah pada sensory tadi yang masih belum dapat secukupnya. That's why coordination, even koordinasi motor halus di sini dan juga di sini tak berapa bagus. Koordinasi motor halus. Kan dia panggil motor planning lah, dia tak berapa bagus sangat lagi. So that's why nak meniru bunyi pun sangat susah sometimes untuk kanak-kanak. The development tu dia bukan saja kita polish anak tu buat sounds, at the same time kena polish juga dia punya sensory part. Sebab it's very related lah, benda tu related. Okay. So register NSC, pada register NSC tu nanti saya akan explain benda tu secara detail daripada awal sampai macam mana nak buat lah, macam mana nak include in the sesi yang kita masuk, yang sesi dalam sesi aktiviti yang kita buat dengan anak, macam mana kita nak masukkan kan. So start dengan yang macam tu, kan start dengan yang simple, and then lepas tu lepas dah boleh A, U, E tu barulah kita expect yang lain pun boleh ajar. Contoh dalam masa kita duk main A, U, I, O tu kan, kita fokus untuk dia buat yang tu dulu. At the same time, pada masa yang sama, yang bunyi-bunyi lain tu kita ajar je. Contoh bunyi kucing, miau, bunyi kuek-kuek, bunyi aum-aum, bunyi arro ke, tak kisahlah. Kan, bunyi aum ke. Kan, kita ajar je dalam kehidupan. Janganlah sampai kita ajar bunyi yang A, I, U tu tapi yang lain tak ajar, tak. Ajar je, perkataan ke apa kita ajar je. Tapi jangan expect yang anak akan sebut lagi. Sebab yang A, I, U pun susah. Dia macam tu. Kita just ajar tapi expectation kita. Sebab kadang-kadang kita rasa kecewa sebab expectation kita terlalu tinggi. Kita ajar je dulu. Nanti dia akan dapat. Tapi
sekarang ajar je. Apa yang kita boleh ajar bunyi tu ajar je dulu, tapi jangan harap yang dia boleh sebut dulu sekarang. Sebab yang awal tadi pun dia masih lagi belum boleh sebut lagi contoh dia. Kan? So ajar dulu. So and then lepas ada bunyi tu nanti barulah kita akan lepas tu baru nanti kita mungkin akan dengar dia akan sebut perkataan. Tapi kena banyak lah sebab koordinasi perkataan lebih susah berbanding bunyi. So start dulu dengan yang simple. Start dulu dengan pergerakan mulut je dulu ataupun buat moncong mulut pun tak apa. Kalau kata nak moncong mulut kan, kiss mama. Buat lama sikit saja exaggerate. Nak suruh dia boleh tak tiru? Kalau let's say dia tak boleh buat bunyi, boleh tak dia tiru pergerakan mulut kita? So kalau boleh tiru pergerakan mulut, tambah bunyi kat situ. Okay, tambah bunyi. Just tambahkan bunyi. Buat pergerakan mulut, tambahkan bunyi. Cari yang very simple lah. Flying kiss ke. Ataupun kalau makan tu, kalau nak makan tu, contohlah kan. Sambil dia nak makan tu, saya selalu buat sebab nak tarik anak untuk tengok kan. Kadang-kadang anak tu mana tak ada punya attention kan. Nak tarik untuk tengok, biasanya kalau anak tu pegang makanan, saya ambil tangan dia, saya makan makanan dia. Sambil makan tu, saya buat bunyi. Makan biskut dia. Makan biskut dia. Tak adalah makan betul-betul, tapi buat je. Tak adalah beri je makannya. Tapi just untuk dia, tarik dia untuk tengok kita buat bunyi tu. Pegang tangan dia yang dia tengah pegang biskut tu, saya buat makan dia punya makanan. Just nak bagi sounds tu je sebenarnya. Kan? Yes, sambil main. Dia jangan terlalu serius sangat budak ni. Kan? Sambil kita main-main. Saya rasa itulah sebenarnya dia lebih mudah tu dia dapat. Right? And then kalau anak dah boleh tiru bunyi, sebenarnya nak tiru perkataan. Kalau dah tiru perkataan, nak tiru ayat dah tak susah dah. Okay? So kalau katalah muah, yes, muah pun boleh, anything sebenarnya, sound siapa pun dan tiru suruh lah. Buat je. Tapi janganlah suruh tiru mak buat macam ni, tiru. Tak payah suruh. Buat je. Kita buat je. Okay, kita tunjuk kat dia macam ni cara buat dia. Suruh dia tengok. Kita make sure dia tengok. Okay. Ibu ni susah sangat. Yes, ibu memang susah nak tiru. Ibu memang susah nak sebut. Ibu adalah perkataan yang lambat budak dapat. Selalunya kadang-kadang dekat 2 tahun baru dapat sebut dengan betul. Bunyi I dan U. Gabungan bunyi I dan U a bit susah berbanding mama lah. Mama lebih mudah. Kan? Ataupun kadang-kadang tu mama, kadang-kadang tu dia sebut perkataan yang dulu berbanding mama. So jangan risau. Kalau anak katalah perkataan lama kita ni lambat dapat. Tapi nama-nama objek lain tu dia sebut je. Biasanya okey je. Kan? Tapi mama papa tu lambat sikit dapatnya. Lambat sikit konsisten je. Ibu tu lagi lambat lah biasanya. Biasanya dia jadi bu dulu ke ba ataupun abu. Ada setengah tu bunyi lain lah. Bunyi lain. So ibu tu agak susah untuk dapat cantik lah sebutan tu. Dia lambat sikit. Tapi bawah 2 tahun lah. Selalu panggil abah, jarang panggil mama. Ni kena check ni. Kita tak suka kat mama dia kot. Tak adalah. Tak adalah. Mungkin abah tu lebih senang. Abah lebih senang. Beh antara bunyi awal. Dengan beh antara bunyi awal. Berbanding bunyi So abah tu lebih senang dari mama sebenarnya. Sebab bunyi A kat depan. Bunyi mama konsonan kat depan. Bunyi lebih susah. Setiap bunyi ada level kesukaran dia tahu. Jangan expect anak tu kalau boleh bercakap semua bunyi dia sebut. Tak. Dia ambil masa untuk setiap bunyi tu dia nak dapat. The combination pun dia akan take time. Tapi tugas kita ajar je. Kita sebut je pada dia. Nanti dia dapat lah. Okay. Jangan tergesa-gesa. Jangan terlalu bila anak tak dapat tu kita dah rasa ni. Just ajar je. Just ulang-ulang ajar. Jadikan benda tu something yang fun. Something yang seronok yang kita buat sama-sama dengan dia. Rasakan keseronokan tu. Okay. Yes, ibu memang susah. Ada setengah tu dekat 2 tahun baru boleh sebut ibu dengan betul. Sebelum tu jadilah ba lah, bu lah, abu lah, abah lah. Suka hati dia lah. Kan. Okay. Boleh dapat something, boleh dapat some idea untuk ajar anak tiru. So saya fokus pada yang tiru je tahu malam ni. Kalau yang nak ajar perkataan vocab, itu cerita lain lah, panjang cerita dia tu. Ni just ajar some idea untuk anda start untuk anak mula tiru. Sebab the struggle is, kan, the struggle-nya adalah yang mula nak start tu, nak tiru bunyi, nak tiru pergerakan mulut yang tu.
Kalau dah boleh dapat yang tu, dia boleh dapat bunyi haiwan, kuek 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 kuek, miau 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 miau, nyam nyam nyam. Dia boleh dapat yang tu, nak dapat words dah sudah dah mudah sikit dah sebab dia dah start aware yang mulut dia kalau gerak bunyi macam ni rupanya. Dia dah start aware yang pergerakan lidah bibir dia akan menghasilkan bunyi yang berbeza. Dia dah start aware. Tapi awal-awal tu nak start awareness yang dia nak tahu yang dia buat bunyi macam mulut macam ni, keluar bunyi macam ni, dia buat bunyi macam ni, keluar bunyi macam ni. Yang tu sebenarnya nak start sikit. Baru pandai cakap mama. Tambah lagi yang lain. Okay, mama tutup makan kan. Tambah lagi lah yang lain, bunyi-bunyi lain pula. Nyam-nyam-nyam. Bunyi haiwan ke masuk dah tu. Kalau mamam dah boleh. Kan, boleh masuk dah bunyi-bunyi haiwan, miau, kuek-kuek-kuek, mu-mu-mu. Dah boleh dah tu. Okay. Bagi je. Bai susah nak sebut. Agaklah. Bai. Agaklah. Tak apa. Kalau susah nak sebut. Kalau let's say anak cuba sebut bunyi keluar lain. Tak apa. Ajar je lagi banyak kali. Tak perlu nak mudahkan pun. Kadang-kadang kan, saya adalah juga kata, okay, antara perkataan solat dengan semayang, solat lagi senang. Kenapa nak kena sebut semayang? Ajar je lah solat kan senang. Saya kata, saya guna perkataan semayang, saya tak pakai perkataan solat dalam kehidupan harian saya. Kan, contohnya. So, ajar je lah. Kalau benda tu susah pun, kita tahu dia akan dapat nanti. So, it's okay. Katalah, perkataan kita tahu macam bye-bye, mungkin susah daripada tata, mungkin. Tapi sebenarnya tak. Sebab bunyi teh lagi lambat dapat berbanding bunyi beh. Kalau ikut development, bunyi beh, bi dan bunyi teh, ti, teh punya development lebih lambat daripada beh. Try lah. Tapi kalau let's say, orang sekeliling guna bye-bye, ajar je bye-bye. Tak payah tukar kepada tata. Maksudnya kita guna perkataan yang memang kita guna. Kita dan family guna. Walaupun perkataan tu panjang dan susah nak sebut, it's okay. Nanti dia dapat. Sekarang mungkin tak dapat. Jangan tergesa-gesa benda tu nak sekarang juga dapat. Nak sekarang juga. Mana boleh. Tak janganlah macam tu. Take time. It's okay. Lambai tangan cakap boleh? Bye? Kan dia cuba nak buat bye. Mungkin dia tak reti nak buat lagi. Tapi dia tahu bila bye-bye ada bunyi dia. At least dia tahu that one. Tapi kita betulkan lah. Bye. Bye. Bagi balik bunyi tu. Kalau dia bye, pandai. Maksudnya kita acknowledge the sounds. Yes, you are right. Bunyi. Ada bunyi masa bye-bye. Dan kita sebut yang betul. Bagi dia dengar. Just buat macam tu je. Okay? Tahun 10 suka humming tak ada perkataan. Ni ajar tiru bunyi. Ajar tiru bunyi dulu. Yang buka mulut. A, I, U ke apa kan. Yang tadi itulah yang kita discuss buat. Main depan kipas ke apa tu. Just ajar dia buka mulut ada bunyi. Itu je dulu. But sometimes dia tak pandai nak coordination tu. Coordination tu. Okay. Just bantu untuk dapatkan coordination tu. Umur nak masuk 5 tahun tapi terlalu pelat. Yang ni kena check tau. Kalau pelat, kalau dah 5 tahun ke atas dah contoh masih lagi pelat yang sangat susah kita nak faham. Yang ni better lah. Sebenarnya better pergi jumpa speech therapist dan check. Untuk betulkan pelat. Sebab setiap bunyi ada cara dia. Setiap jenis masalah. Pelat ni ada banyak jenis. Dia ada pertukaran bunyi, dia ada menghilangkan bunyi, dia ada menghilangkan konsonan, dia ada menghilangkan suku kata, dia ada tukar bunyi, dia ada juga terbalik bunyi. Ada proses, maksudnya kesalahan tu banyak jenis. So setiap jenis pelat ada rawatan dia. Kalau hilangkan bunyi, rawatan dia berbeza dengan tukar bunyi, tak sama. Okay, cara nak betulkan tu tak sama. Jadi kalau let's say anak dah berusia 5 tahun ke atas, boleh buat ayat panjang. Syarat dia 5 tahun ke atas dah boleh buat ayat panjang. Ataupun dah boleh jawab soalan dengan baik lah. Fokus pun baik, boleh duduk dan dengan arahan. Yang ni boleh bawa pergi terapi untuk betulkan pelat. Tapi kalau let's say umur 5 tahun, baru mula cakap, masih lagi single words. Tak boleh nak buat ayat ataupun ayat paling banyak pun 2 patah je.
Tak boleh panjang-panjang lagi pun. And masih lagi mungkin nak suruh duduk tiru arahan pun mungkin tak berapa nak bagus sangat. Kalau yang ini fokus untuk betulkan bahasa dia dulu. Bahasa ni maksudnya tambah vocab, tambah ayat dia lebih panjang. Fokus yang tu dulu. Pelat ni nanti baru betulkan. Dia macam tu. Okay, dia bukannya kalau 5 tahun je, salah sebut je kena terus buat terapi pelat. Tak, dia ada condition tertentu anak yang kita kata okay, tak perlu lagi buat terapi pelat tapi betulkan dulu bahasa. Nanti sampai level yang dah boleh buat ayat panjang, fokus dah bagus, dah boleh tiru dengan baik, dah boleh follow arahan dengan baik, yang ni baru buat terapi pelat tu. So tengok condition anak juga. Right? Especially kalau yang lambat bercakap ni, sometimes kita delaykan sikit untuk betulkan dia punya pelat. Sebab dia start bercakap tu lambat. Jadi lambat untuk dia belajar koordinasi mulut dia ni. Right? Setahun masih belum cakap apa-apa. Setahun. Okey lah tu. Setahun dah ada cak dan yah. Yah untuk ayah itu adalah perkataan. Yah kalau dia merujuk kepada ayah itu dah dikira sebagai perkataan, vocab yang dia ada. So kalau setahun dah ada 1-2 perkataan yang ada makna tu, dah okey dah, normal. Dah normal. Jangan setahun dah boleh buat ayat, memang tak lah. Kan? Itu keterlaluan expectation tu. Setahun memang level first word. 1-2 perkataan tu pun dah okey dah. Okay. RM2. Tu dah ayat tu, RM2 tu dah ayat 2 patah tapi dia ambil ujung-ujung. Bye. Assalamualaikum. Salam. Okay. So kalau bye, Assalamualaikum, salam tu kan, yang itu kita tak kira sebagai ayat lagi lah sebenarnya. Dia sebab dia just tiru tanpa dia faham maksud sebenar benda tu apa. Kan, dia just tiru tanpa dia faham maksud sebenar apa. Bukan sebab kita selalu buat bye-bye, Assalamualaikum, salam, kan. Dia ingatkan benda tu sebenarnya satu perkataan. So dia ambil sekali je, semua sekali harung, semua sekali. Assalamualaikum, malam. Anak saya pun ada perangai tu juga sekarang. Assalamualaikum, salam. Dia bagi salam, dia juga yang jawab. Sebab dia masih lagi tak tahu yang itu adalah dua benda yang berbeza. Dia just tiru je. So kalau nak tengok kan, tengok yang lain. Yang tu macam okay, kita consider, kalau nak consider benda tu ayat, ada tak lagi ayat yang lain yang disebut selain yang itu? Contohnya macam, Mama nak susu 3. Itu 3, itu real 3. Tu ada kucing, yang tu kucing makan contohnya. Contohnya, adik pakai kasut, tak kisah, maksudnya something yang really kita tahu the right phrase, ayat tu kira macam ada makna dan tepat lah untuk situasi tu kan. So kalau yang macam tu, ada tak the example ayat-ayat lain selain yang tadi tu? Kan? So kalau yang lain tak ada, kata most of the time memang bercakap single words, tapi adalah yang tu je, yang 3 patah perkataan tu, yang tu je. Kita tahu benda tu 3 patah, macam dia tak tahu benda tu ayat 3 patah, dia tak tahu, just dia ambil benda tu as one word. So kalau macam tu masih lagi mungkin berada di level single words lah. Okay, macam tu. Okay. Ayat terbalik betulkan je. Kalau ayat terbalik, betulkan balik. Especially kalau anak yang tengah belajar nak buat ayat, memang akan tonggang terbalik. So kalau tonggang terbalik, kita betulkan, bagikan dia ayat yang betul je lah. Kalau dia terbalik, kita just cakap ayat yang betul tu apa susunan dia. Just bagi tahu balik. Kalau dia kata, Mama nasi makan tu, contohlah sedap. Contohnya kan. Oh, adik makan nasi sedap. Bagi balik je. Bagi balik ayat yang betul. Okay, just bagi balik. Tak payah cakap, salah lah tu, terbalik lah ayat tu. Tak payah bagi tahu. Bagi jawapan terus. Okay. Setiap kali minta susu, Mama nak susu. Yang tu 3. Tu 3. Okay. Sedap. Sedap tu saya tengok yang ni pun sama. Okay, sebab tu adalah sounds. Bunyi bermakna, sedap tu perkataan. So kalau apa bunyi dan perkataan ni, ini kena tengok juga yang lain ada tak selain sedap tu, ada tak 2 perkataan lain yang memang betul-betul words. Mama nak, Mama susu nak. Terbalik ke tertongging ke tak kisah, asalkan dia combine. Okay, Mama susu pun kira 2 perkataan. Okay, Mama susu. Dia tak ada Mama nak susu tapi Mama susu macam tu.
Mama makan, 2 perkataan. Okey. Itu 2 perkataan sebab ni adalah sounds je, sounds, gabungan sounds dan tu. Dan kalau kita nak kongsi dia 2 perkataan tu tengok yang lain juga. Tengok yang lain-lain tu. Tapi kita panggil kalau yang macam ni mungkin dia start emerging, start baru nak mula. Dan tapi just bagi je lah. Bagi lebih banyak untuk dia dapat lebih banyak. Okay, bagi contoh-contoh ayat 2 perkataan dekat dia lebih banyak. Okay. Start send. Kira ayat. Tapi kalau dia tiru, kalau dia hanya tiru, masa tu je, iaitu kena tengok mungkin hanya kemahiran meniru. Tapi kalau dia memang boleh spontan, tanpa tiru, spontan. Okay, kita nak tahu anak ni dah ability, dia ada ability tu ataupun tidak, kita kena tengok yang spontan. Maksudnya dia sendiri spontan cakap, Ka kat sen, contohlah kan, Ka lekat sen contohnya kan. So kita tahu itu memang spontan daripada mulutnya, yang tu yes sentence. Tapi kalau let's say dia tiru daripada TV, tapi dalam real life spontaneous tu macam tak ada lah, tak pernah dengar lah dia buat ayat tu sendiri, yang tu not yet. Belum lagi, tapi sebab kita nak tengok yang spontaneous, bukan yang dia tiru. Alright. Okay. Dekat pukul 11 dah. Cukup lah tu. Alright. Okay. So, itu sajalah untuk malam ni ya. So, diharapkan anda dapat something dan boleh practice something dengan anak nanti. So, nanti insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi-sesi lain. So, bagi yang nak mendaftar seminar anak-anak cakap online, secara online nanti, masih lagi boleh. So, bagi yang especially bagi yang berusia setahun 6 bulan ke atas yang belum ada 50 perkataan. Ini target saya untuk seminar anak-anak cakap yang berusia setahun 6 bulan ke atas tapi masih belum ada 50 perkataan. Kan, so yang ni kita really kena check satu persatu kemahiran apa yang kurang dan macam mana nak buat. Baru kita boleh target dengan tepat apakah masalah anak tu. Alright. So yang ini anda boleh bagi nak join seminar anak-anak cakap, boleh je klik pada link yang diberikan. Okay. Klik link berikan nanti insyaAllah. InsyaAllah saya akan ajar sedetail, bukanlah sedetail lah, tapi at least untuk anda faham sebenarnya isu anak kat mana dan apakah kemahiran yang betul-betul anda kena tackle sebenarnya untuk anak anda. Kan sebab kalau main-main buat je kadang-kadang tak tepat. Okay. So kita jumpa lagi nanti insyaAllah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum. Selamat malam.